Dan salam sejahtera. Ada pencerahan saya berkenaan dengan kenyataan yang dituliskan oleh Presiden PAS melalui minda Presiden PAS, iaitu apabila tajuknya Islam dilarang bernegara. Daripada apa yang saya baca kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan, saya melihat kepada Presiden PAS ini beliau suka menyalahkan negara-negara barat. Saya tidak kisah kalau nak menyalahkan negara barat itu kalau memang betul negara barat melakukan kerosakan kepada negara kita ini. Tetapi pada hakikatnya kita tahu bahawa sepatutnya pemimpin seperti Presiden PAS ini lebih tertumpu kepada isu negara kita sendiri. Tidak perlu kita ini nak sibuk dengan negara barat. Jika masalah-masalah apa yang berlaku dalam negara kita ini, sepatutnya pemimpin PAS sebagai pembangkang hari ini mengeluarkan satu hujah yang terbaik. Bukan hari-hari seperti mana yang saya lihat daripada kenyataan ini, mesti ada saja perkataan DAP itu ada dalam kenyataan-kenyataan ataupun tulisan-tulisan beliau. Ini adalah satu contoh yang tidak baik, yang mana kita rakyat hari ini, anak-anak muda terutamanya, tidaklah sebodoh mana lagi. Kita sudah pun celik dengan ilmu, apalagi dengan media sosial, dengan apa yang berlaku dalam dunia yang serba moden ini. Dan daripada segala penulisan ini, saya baca apabila menyalahkan negara barat, saya lihat kepada kepimpinan PAS itu sendiri semula. Yang mana pemimpin-pemimpin PAS tidak mahu menggunakan kereta buatan Malaysia. Rata-rata pemimpin PAS menggunakan Mercedes. Apalagi Presiden PAS yang baru-baru ini menular begitu sinonim sekali dengan apabila beliau mengatakan dah cukup jumlah dah cukup majoriti lah dan sebagainya. Kereta yang dinaiki oleh Presiden PAS itu adalah BMW. Yang mana kereta itu bukan kepunyaan Malaysia. Jadi kenapa Presiden PAS memainkan isu cerita dunia barat, tetapi pemimpin-pemimpin PAS menggunakan media sosial yang dicipta oleh barat, menggunakan telefon-telefon yang digunakan oleh barat, dan kenapa Presiden PAS tidak menggunakan unta. Ini adalah satu yang kita lihat. Saya membaca panjang lebar yang dia buat daripada apa yang dia tulis. Dia di sini juga mengatakan bahawa Parti Islam Masyumi yang paling kuat di Indonesia bersama kelompok Islam yang bersatu berjaya menubuhkan kerajaan pada tahun 1955, dijatuhkan kerajaan dan diharamkan partinya pada tahun 1960. Dia juga mengatakan bahawa selepas gerakan Ikhwan Muslim yang berjaya di Yaman, Mesir, Sudan, Algeria dan lain-lain dirampas kuasa oleh tentera, namun diizinkan konsep diktator yang kononnya ditentang oleh mereka yang tidak demokratik. Tetapi ia dihalalkan bagi menentang Islam berkuasa memerintah. Apa yang Presiden PAS ini cuba bawa adalah satu perpecahan baru yang beliau cuba tanamkan ke minda dengan propaganda-propaganda seperti ini. Pada saya adalah amat tidak baik kerana beliau menyentuh tentang isu negara lain, bawa ke Malaysia ini. Sedangkan negara kita ini cara politiknya lain dan cara ideologinya juga lain. Kenapa Presiden PAS hendak mengamalkan sistem itu sedangkan beliau sendiri tidak mampu buat? Dan itu yang saya katakan tadi, beliau menggunakan benda-benda daripada barat, termasuk laptop lah apa segala macam. Saya rasa separuh benda yang digunakan oleh Presiden PAS adalah dicipta oleh barat. Jadi tidak perlu dia nak mengkritik negara orang lain, sepatutnya dia membantu kerajaan yang ada hari ini dalam menstabilkan, terutamanya dalam isu-isu permainan isu agama ini. Jadi harapan saya, Menteri KDN juga harus siasat. Polis harus siasat Presiden PAS ini kerana kenyataan-kenyataan ini adalah berbaur. Memainkan isu perkauman, memainkan isu agama. Sentimen ini adalah amat berbahaya jika kita membiarkannya. Apa yang dia tulis di sini juga, beliau berkata, maka PAS tidak merasa heran kerana mendapat tentangan daripada parti seperti DAP dan lain-lain parti yang ternyata ideologinya menentang Islam walaupun kini bertukar nadanya kepada tidak bersuara secara terang-terang. Hal ini disebabkan mereka sudah berjaya mengadakan pasukan baru daripada kalangan rakan-rakan berwajah Islam yang diwalikannya. Mereka itu laksana kayu bersama mata tak kapak bagi menebang pokok besar, mengambil pendekatan menipu dengan segala cara seperti pelaksanakan amar ma'ruf secara terpilih yang menjadi setan bisu terhadap kemungkaran yang nyata. Jadi tuduhan kepada DAP ini, sepatutnya DAP juga ambil tindakan saman kepada Presiden PAS ini. Kerana pada saya ini adalah satu fitnah besar yang dimainkan ulang-ulang, akhirnya boleh mempengaruhi
rakyat di negara ini. Dan daripada apa yang dia katakan tentang DAP ini, DAP juga satu parti yang telah pun diluluskan oleh ROS mengikut perlembagaan negara, mengikut apa yang termaktub dalam syarat-syarat penubuhan parti melalui ROS. Jadi tidak ada hujah yang sepatutnya dikeluarkan sebegini rupa oleh Presiden PAS yang cuba memporak-perandakan, yang hanya memikirkan bahawa PAS itu parti terbesar. Apa yang saya lihat daripada apa yang dikatakan di sini lagi, bahkan secara nyata mereka juga bergabung dengan semua kumpulan liberal dari segi politik, ekonomi, pendidikan, sosial dan media tanpa batas akhlak dan halal haram. Semuanya demi mencukupkan jumlah sokongan yang mendapat menghalang pengaruh Islam dalam kerajaan, walaupun mereka berlindung sementara waktu di sebalik Islam dalam perlembagaan mengikut tafsiran yang salah oleh mereka yang buta Al-Quran. Jadi apa yang dikatakan oleh Presiden PAS ni seolah-olah menuduh Perdana Menteri sebagai ketua negara yang mana memimpin kerajaan yang ada hari ini dengan hujah bahawa seolah-olah mengikut perlembagaan dan juga tafsiran yang salah. Apakah Datuk Seri Anwar Ibrahim itu buta dalam tafsiran berkenaan dengan Al-Quran? Ini juga satu persoalan, dan ramai pemimpin-pemimpin Melayu yang ada dalam kerajaan hari ini, terutamanya mereka yang beragama Islam, adakah mereka ini buta Al-Quran? Ini adalah satu fitnah yang paling kejam ataupun paling teruk dicuba dibuat ataupun propaganda murahan pada saya kerana memainkan isu sentimen agama. Gabungan ini juga dia kata turut diikut serta oleh kluster mahkamah yang mana mereka sedang menunggu perbicaraan kerana kes rasuah berskala besar, termasuklah kesalahan-kesalahan lain yang sedia dengan umpan untuk diselamatkan. Saya harap kerajaan yang ada hari ini melihat daripada mana sumber kewangan pemimpin PAS, juga Presiden PAS ini sebelum-sebelum ini, agar kita boleh siasat mereka ini yang konon-kononnya tidak mengambil rasuah, tidak mengambil duit haram. Saya tahu sikap-sikap sebeginilah yang cuba mereka tanamkan, tapi sebenarnya mereka lebih hebat, lebih kejam daripada kita dalam isu rasuah dan juga penyelewengan. Tetapi kita tunggu dan lihat, selagi kerajaan yang ada hari ini, saya percaya akan satu persatu mereka-mereka yang terlibat akan diheret ke muka pengadilan. Apa yang dia kata di sini juga, apabila PAS hanya berkuasa di peringkat negeri saja mengikut konsep federalisme, walaupun dengan kuasa yang sangat terbatas, namun negeri-negeri tetap disusahkan dengan berbagai-bagai cara, halangan dan penentangan yang nyata dan tersembunyi, sekalipun tindakan yang diambil itu jelas membelakangi konsep federalisme dan adab demokrasi yang diamalkan di negara barat itu sendiri menjadi rujukan mereka. Saya rasa pemimpin PAS, terutamanya Presiden PAS, harus sadar, sewaktu kamu menjadi kerajaan 33 bulan, pihak pembangkang ataupun contohnya Pakatan Harapan dah begitu lama menjadi pembangkang, tidak heran pun dengan peruntukan ada ataupun tidak. Ini adalah komitmen kita sebagai wakil rakyat, sebagai pemimpin. Kita tidak pernah, apabila kita memberi hujah adalah di parlimen, dan apabila kita dapat atau tidak peruntukan, kita pun berdiam. Dan hari ini pemimpin PAS berada dalam kerajaan 33 bulan, negeri pimpinan PAS yang selama ini apabila mereka berhujah sewaktu PRU ke-15, konon-kononnya sangat hebat, maju, tetapi kenapa hari ini meminta seolah-olah dianaktirikan oleh kerajaan pusat, kamu tidak mampu untuk berdiri? Ternyata pembohongan ini jelas bahawa kerajaan negeri pimpinan PAS adalah kerajaan negeri yang gagal kerana tidak mampu menjana ekonomi yang stabil untuk negeri mereka. Kita tengok negeri pimpinan kerajaan Pakatan Harapan adalah satu negeri yang boleh kita lihat berjaya semua. Jadi PAS pegang negeri-negeri yang seperti Kelantan, Terengganu, Kedah tidak berjaya dan akhirnya merugikan rakyat di sana. Ini yang saya lihat. Jadi dia menyebut tentang isu juga di sini, apabila dia kata tidak heran juga berlaku penubuhan kerajaan luar tabi'i, demokrasi pasca pilihan raya umum ke-15, PRU ke-15, kerana PAS berjaya mendapat jumlah kursi besar, walaupun PAS telah berusaha bersama dengan Perikatan Nasional daripada mencapai berbagai parti yang tidak ekstrim untuk menubuhkan kerajaan campuran mengikut proses tanpa PAS menjadi pemimpin utama. Jadi apa yang saya lihat daripada kenyataan ini, Presiden PAS ini bersikap berdengki kerana beliau rasakan bahawa parti PAS itu parti terbesar.
Tetapi apa yang kita dah lihat daripada kenyataan pimpinan yang ada dalam kerajaan hari ini, terutamanya yang amat berhormat Perdana Menteri, apabila menjelaskan dengan jelas di sidang media ataupun kenyataan yang boleh kita terima sebagai rakyat adalah yang di-Pertuan Agong meminta dua komponen parti terbesar membentuk kerajaan, tetapi ditolak mentah-mentah oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Presiden PAS. Bagaimana PAS walaupun mendapat contoh, kalau PAS ada kerusi 70 sekalipun, kerusi yang perlu membentuk kerajaan adalah 112. So, walaupun kita mempunyai majoriti kerusi yang terbesar, tetapi kita belum tentu menjadi kerajaan karena kita mengikut komponen parti yang kita telah duduki. Hari ini PAS menceritakan tentang isu ini. Bagaimana dengan PH 22 bulan kamu jatuhkan, sedangkan kamu parti yang kalah, tetapi kamu boleh jadi kerajaan. Ini lagi hebat penipuannya. Jadi berbelit-belit kata Presiden PAS ini, saya sebagai anak muda melihat kenyataan seperti ini, saya cuma berharap Menteri Dalam Negeri ataupun Ketua Polis Negara siasat nih Presiden PAS kerana menggunakan sentimen agama untuk beliau berada dalam kancah politik ini, mempertahankan jawatan demi kepentingan pribadi. Yang mana beliau menjual isu-isu ini demi meruntuhkan negara, demi meruntuhkan kestabilan yang ada di negara kita ini untuk kepentingan pribadi beliau. Jadi orang seperti ini perlu kita heret. Jika betul beliau bersih, kita cek semua segala akaunnya daripada mana sumber kewangannya untuk beliau hidup selama ini dalam politik. Jadi selama ini juga beliau hidup dalam politik berpuluh-puluh tahun adalah hasil daripada duit rakyat. Begitu juga beliau cerita tentang negara-negara barat tetapi menggunakan kereta buatan barat. Pada saya tidak adil kerana ini satu pembohongan besar kepada seluruh negara dan beliau berjaya memainkan sentimen agama dan kaum demi untuk beliau nak menambah lagi cawangan. Itu pencerahan saya. Sekian, terima kasih.